Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baik, besok 8 Februari 2022 calon-calon SPM akan mula diuji untuk pentaksiran ujian bertutur SPM. Jadi di sini cikgu ingin memberi beberapa panduan dan juga petua supaya calon-calon jelas apa yang perlu dilakukan besok. Baik, yang pertama, apabila calon-calon berada dalam bilik menunggu ataupun bilik lapor diri, calon-calon akan diberi satu petikan dan bahan rangsangan 3 minit sebelum memasuki bilik ujian. Baiklah, apa yang perlu calon lakukan? Calon perlu membaca petikan secara mentalis, iaitu secara senyap selama 3 minit tersebut. Jadi calon-calon perlulah memahami apa yang dibaca dan cuba melihat kemungkinan-kemungkinan soalan yang boleh ditanya daripada petikan yang dibaca. Mungkin boleh ditanya tentang punca, sebab atau faktor, ataupun langkah usaha, ataupun cara, ataupun kebaikan-kebaikan, kepentingan, faedah berdasarkan bahan yang dibaca dan juga berdasarkan tema yang diuji. Okey, setelah tamat 3 minit, calon-calon SPM akan diarahkan masuk ke bilik ujian. Di dalam bilik ujian, calon-calon dari bilik menunggu tadi, bilik lapor diri, calon-calon hendaklah membawa bahan petikan dan bahan rangsangan tersebut masuk ke dalam bilik ujian. Okey, apabila duduk di bilik ujian tersebut, pentaksir akan meminta calon membaca petikan dengan kuat. Jadi di sini cikgu ingin mengingatkan calon-calon SPM agar membaca petikan dengan sebutan, intonasi dan nada yang betul. Dan ingatan cikgu, jangan baca petikan terlalu laju sehingga melanggar tanda baca noktah, tanda baca titik dan juga koma dan sebagainya. Jadi bacalah dengan nada serta kelajuan yang sesuai, serta sebutan dan intonasi yang sesuai. Okey, setelah habis petikan dibaca, para pelajar akan diajukan 4 soalan oleh pentaksir. Soalan 1 dan soalan 2, jawapannya ada dalam petikan yang dibaca oleh calon-calon. Jadi calon-calon perlu melihat semula ke dalam petikan dan menjawab berdasarkan maklumat yang ada dalam petikan. Okey, untuk soalan 3 dan soalan 4 merupakan soalan kebat. Jadi calon-calon dalam menjawab berdasarkan pendapat sendiri. Okey. Okey. Kalau soalan tentang langkah, yang ni paling mudah bagi cikgu ya. Langkah, apabila ditanya contoh soalan pada pendapat anda, apakah langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk menggalakkan sukan dalam kalangan murid atau memupuk minat bersukan dalam kalangan murid. Jadi para pelajar ingat kalau langkah, para pelajar boleh berikan siapa dan buat apa. Contohnya kerajaan mengadakan kempen, kerajaan menguatkuasakan undang-undang, contohlah, dan sambunglah dengan isu yang ditanya. Kemudian pihak sekolah mengadakan aktiviti co-curriculum, contohnya. Kemudian ibu bapa, apa peranan ibu bapa pula? Ibu bapa mendidik anak-anak sejak kecil tentang isu ataupun tema yang ditanya. Okey, boleh beri juga media massa, peranan media massa. Okey, itu kalau soalan tentang langkah. Jadi apabila menjawab soalan kebat, calon-calon SPM, calon-calon hendaklah memberikan isi yang ditanya, berikan huraian sedikit dan juga contoh. Okey, sebab isi mesti dihuraikan
beserta contoh yang sesuai. Itu cara hendak menjawab soalan KBAT. Okey, soalan berdasarkan pendapat calon-calon sendiri. 3 hingga 5 minit dalam bilik ujian untuk pentaksiran individu. Calon-calon SPM diarahkan ke bilik kuarantin dan menunggu sehingga cukup bilangan ahli kumpulan seramai 3 hingga 5 orang. Okey, ikut jadual yang telah ditetapkan oleh sekolah-sekolah, oleh sekolah yang tertentulah. Jadi dalam bilik kuarantin, apabila sudah cukup 4 orang ahli kumpulan, guru pengawas SPM akan memberikan soalan kumpulan. Kemudian calon-calon hendaklah berbincang, diberi masa selama 10 minit untuk berbincang. Ya, jadi gunakan masa tersebut untuk memberikan berbincanglah siapa yang akan menyatakan isi apa yang hendak disampaikan. Okey, calon 1 beri isi lain, calon 2 beri isi lain, calon 3 beri isi lain, calon 4 pun beri isi lain. Kerana dalam pentaksiran berkumpulan akan ada 2 pusingan. Pusingan pertama, calon akan menyampaikan pendapat masing-masing mengikut giliran, seorang demi seorang. Habis pusingan pertama, calon boleh bercakap mengikut siapa yang ingin bercakap. Ini bebaslah, pusingan kedua bebas. Okey, jadi berikan isi, huraian, contoh, sama seperti Pak Pelajar menulis karangan untuk perengkat isi tu. Okey, jadi berikan huraian yang cukup huraian yang jelas tentang isi yang disampaikan. Malaysia merupakan sebuah negara yang unik kerana rakyatnya terdiri daripada berbilang kaum dan hidup dengan harmoni untuk memastikan kepaduan terpelihara. Bincangkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengukuhkan kepaduan kaum di negara kita. Okey, jadi untuk pentaksiran berkumpulan, pelajar diberi masa 12 hingga 15 minit. Setelah tamat, jangan lupa ucapkan terima kasih kepada pentaksir. Okey, begitu juga semasa perbincangan kumpulan, gunakan celahan yang sopan santun, yang bersopan santun, yang melambangkan tata susila. Seorang seorang yang bertata susila lah. Jadi gunakan bahasa yang sopan. Semoga calon-calon SPM dapat melalui pentaksiran untuk ujian bertutur mulai besok dengan lancar dan dipermudahkan segalanya. Okey. Selamat berjaya, cikgu ucapkan. Assalamualaikum.